dulu. Okey, kiri. Terus. Ke kanan. Dah ke? Belum. Sikit lagi nak sampai. Okey, stop. Okey, ready? Ready. 1, 2, 3, surprise. Inilah dia surprise sebenar untuk isteri abang yang tercinta ni. Allah, sweetnya. Makan Tada! I love you. Okey, tapi kalau tak sedap jangan komplain tau. Ni 100% air tangan suami. Pakcik beli baju untuk aku. Weh, cantik-cantik pula tu. Oh, cantiknya. Harap awak suka baju-baju ni. Itu pun kalau awak rasa tes saya bukan tes pakcik-pakcik. Sekarang saya ada kerja sikit. Saya tunggu awak dinner kat tepi pantai. Ajak aku dinner? Okey. Sekarang cari baju dinner. Okey, baik, itu dia sedutan drama yang ada kaitannya dengan topik kita pada hari ini, iaitu mengorat pasangan Fatin. Kalau kita lihat, sebelum kahwin bagi bunga, kita ingat tarikh lahir, kita ingat macam-macam tarikh couple pun ada. Kita setiap ingat bulan, juga setiap bulan sambut anniversary tu. Tapi dah makin lama mana Setahun pergi? Setahun kemudian masuk ada anak seorang, masuk anak dua orang, masuk anak tiga orang, hilang. Birthday anak je dapat. Okey. Itu sebenarnya senario yang berlaku dalam masyarakat kita, khususnya pasangan suami isteri. Tak semualah, tapi mungkin kadang-kadang disebabkan tuntutan kehidupan, kerja, rutin harian dan sebagainya, kita mula terabai berkenaan dengan apa yang sebenarnya pasangan kita perlukan, perhatian ke, dia nak kita ngorat ke apa ke, kita dah lupa. Hari ini kita nak kembalikan balik mood mengorat tu untuk pasangan, tak kira suami atau isteri. Kita nak bawakan dua tetamu kita di studio. Mereka ni memang pakar mengorat. Kita bawakan untuk anda. Kita nak belajar dari mereka. Yang pertamanya di sebelah saya, Haiza Hanafi, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dia memang nyanyi je dah settle. Dan di hujung sana kita bersama dengan Cik Syaiful Bahri Othman. Hari ini perunding motivasi kita untuk hari ini. Terima kasih. Apa khabar Cik Syaiful, sihat ya? Alhamdulillah, syukur. Sehat, segar. Sampingnya. Risau. Tapi sifu saya pakar mengurat. Okey, Baik. Untuk kita berborak-borak tentang kita nak mengurat pasangan untuk hari ini. Saya nak mula dengan Cik Syaiful terlebih dahulu. Silakan. Kita nak mengurat pasangan kita ni. Kita ni dah terima pasangan kita ni baik buruknya. Itulah rupa bangun tidur, itulah rupa nak tidur dan sebagainya. Tapi kenapa nak kena mengurat lagi? Kita kan dah terima mereka ni seadanya masa kahwin. Jawab. Wow, terima kasih Syira dan juga Fatin dan juga sahabat saya Haiza. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang bagus. Kenapa kita kena mengurat pasangan kita walaupun ialah kawan sebantal kan, kawan semeja makan dan sebagainya. So saya suka kepada istilah ataupun apa yang penerbit pilih tajuk pada hari ini. So semua orang tahu bahawa yang pilih tajuk tu tak salah dia, walaupun dia tengok spelling tu O dengan U tu dia ada beza sedikit tapi tetap sama. So mengurat tu dalam bahasa kamus dalam bahasa, mengorat tu bahasa istilah dialek Pahang. Jadi dua-duanya sama, yang membawa maksud bahawa mencari perhatian ataupun nak mendapatkan perhatian. So itu istilahnya. So maknanya seseorang yang mengorat pasangan itu tidak lain dan tak bukan adalah untuk mendapatkan perhatian ataupun respon yang positif daripada pasangannya. Nah, isunya kenapa benda tu harus dikekalkan? Itu yang sonok perbincangan kita pada hari ini, Azhar kan. Walaupun saya seorang lelaki tapi macam tak biasa pula. Kan. So biasa dengan balung kan. Ada backup. So jawapannya Syira Nabi kata orang yang baik itu ataupun orang yang cemerlang itu hari ini lebih baik daripada hari semalam. So orang yang terpedaya itu adalah orang yang menjadikan hari ini sama macam semalam. Dan orang yang rosak, binasa ataupun celaka itu, minta maaf bahasa tu agak kasar sedikit, adalah orang yang menjadikan hari ini lebih buruk daripada hari semalam. So now dalam tiga kategori manusia itu
agak-agak lah. So jangan jawab, penonton di rumah pun boleh tanya masing-masing. Kita duduk dalam kategori yang mana? Adakah kita merasa lagi current ataupun aura perkahwinan tu sama macam yang first day kita kan? So maka kalau begitu berarti kita duduk dalam kategori manusia yang pertama tadi. Manusia yang cemerlang, manusia yang berjaya, iaitu dia merasakan bahawa hari-hari yang dilaluinya bertambah gembira, bertambah elok, bertambah positif, bertambah baik. Dan dia ada usaha inisiatif dia untuk mengekalkan ataupun mencari dan menarik perhatian daripada pasangannya, sama ada suami ataupun isteri. So soalan tadi saya tinggalkan dengan 3 pilihan. Kita jawab dah hati lah. Kalau Syira jawab dah hati, saya pun nak simpan jawapan, tapi kita nak tanya Haiza. Ya, betul. Kita jawab. Awak yang mana? Awak yang mana? Kategori yang mana satu? Kita tak adalah nak kata cemerlang sangat, tapi B+ lah. kita setiap hari mencuba untuk jadi yang terbaik. Sebab kalau kita rasa macam Syira kata dah kahwin, dah kenal, dah lah cukuplah tu kan. Atau Fatin jawab tadi, penat lah nak layan kan. Dengar dia jawab tadi. Maksudnya kalau kita rasa macam tu, nanti kata janganlah selesa sangat. Sebab macam-macam benda boleh berlaku ni dalam dunia ni kan, dalam rumah tangga. Jadi mencipta sesuatu yang bukanlah orang kata kelainan tu macam hari ni jadi tu, esok jadi ni, tak. Maksudnya ada sesuatu yang macam mungkin hanya dengan sekecil-kecil benda. Contoh balik penat, kita hulurkan air, ataupun adalah benda yang kita borak ataupun kita cakap petang ni kita pergi minum dekat ni nak. Kita tahu suami kita suka apa. Contoh macam Aizat punya suami, dia suka makan kuih-kuih kampung kan. Kadang-kadang petang dah habis je apa-apa kerja, jom minum petang. So kita buat aktiviti tu sama-sama. Curi masa sikit lah. Curi masa. Itu mungkin ada yang boleh mencuri ataupun buat satu benda yang mungkin sebelum ni dia rasa macam kita tak beri perhatian pada dia kan. Itu mungkin salah satu cara untuk mengurat juga. Kan? Mengusik. Sebab mengurat tu maksud dia mengusik. Mencari perhatian kan. Itu antaranya. Okey, tapi pernah tak Aizah sendiri macam rindunya zaman kena ngorak dulu. Pernah tak ada terdetik? Walaupun yelah kita bila dah lain tahun ni dia lain cara pendekatan yang kita lakukan. Dia tahu tu macam banyak boyfriend tu. Betul lah. Tapi pernah tak terdetik? Pernah tak rindu? Kalau nak kata mengorat tu, sampai sekarang Aizah ingat momen tu. Sebab dengan hanya satu jelingan sahaja. Dari mata turun hati. Daripada masa tu belum suami lah kan. Dia macam tengok kita macam tu je. Dia agak kening macam tu je. Saya masih ternampak-nampak lagi. Betul, orang kata mata tu bahaya. Ya, betul. Okey. Tapi apa yang dikongsikan Aizah tadi tu, banyak sebenarnya kita dapat luangkan masa, curi waktu untuk bersama ataupun kita ambil, orang kata ada effort sedikit untuk kita layan pasangan kita ni. Tapi bercakap mengenai effort ni lah, kita punya rasa macam setiap hari kita tak ada masa. Kadang-kadang masa kita tu dah penuh. Jadi kita nak luangkan sedikit pemikiran untuk kita layan pasangan kita tu. Kita bercakap mengenai isteri kepada suami lah. Kadang-kadang tak apalah, dia faham. Ini istilah ini dia menggunakan tak apa, faham. Tapi lama-lama dia akan menjadi sesuatu yang barah, mungkin akan memberi kesan kepada rumah tangga. Cik Saiful? Okey, terima kasih. Soalan yang bagus. Ni yang dikatakan bom jangka. Kan. So kita faham bahawa sekarang ataupun waktu yang ada pada ketika ini, ramai isteri-isteri yang berkejaya. So bila berkejaya, suka tak suka, komitmen dari sudut masa waktu tu memang dia terbahagi banyak kepada beberapa perkara. Tapi walau bagaimanapun Fatinat, dia tidak boleh menjadikan dia sebagai satu alasan untuk dia tidak cuba untuk menawan, kan, mengusik dan mengorat pasangan dia kembali. Sebab kalau perbuatan tersebut tidak dilakukan, sebab kata Aizah tadi, bimbang-bimbang, kita duduk dalam satu comfort zone. Itu yang selesa sangat. Pakai baju dah koyak sampai ke bawah pun kita selesa. Baju kelawar sampai ke situ kan baru bincang benda tu tadi. Tapi itu level selesa. Tapi Cik Saiful setuju kan, itu tidak hanya tertakluk kepada lelaki tengok ataupun suami tengok isteri kan. Betul. Dia tengok suami pun kena jaga. Dia kedua-dua.
both, kedua-dua dah mula sekali. dah. Kan? So saya tegur perempuan dulu, tapi nak tengok dia punya respon tu kan. So cepat dia melata kan. Tapi betul, kedua-duanya lelaki dan juga wanita. Dan kita kalau nak tengok yang elok juga. Yes, betul. Kalau kita nak ambil contoh Macam baliklah. Okey, Cik Saiful. Kalau kita nak ambil contoh, mentang-mentang saya seorang lelaki, tak apa. Baginda Nabi SAW sendiri pun, kalau kita baca sirah dia, baginda tidak pernah duduk di samping isteri dalam keadaan yang tidak disukai oleh isterinya, melainkan dalam keadaan keterampilan yang baik dan juga bau wangi-wangian. So therefore, bila kita sebut tentang mengurat ini, kita tak boleh lari daripada dua perbuatan, iaitu faktor luaran dan juga faktor dalaman. Baik. So apa yang dikatakan faktor luaran, seperti yang kita bincangkan tadi, semua orang tahu, penonton pun semua tahu, dari sudut penampilannya, dari sudut komunikasinya, lemah lembut dan sebagainya, untuk menarik perhatian, dari sudut sentuhan, ini pun penting, kan? Dan yang paling utama, saya kaitkan dengan apa yang sahabat saya Puan Reza katakan tadi, iaitu eye contact, mata. Itu sangat penting. Sebab apa? Kadang-kadang dengan memberi tumpuan apabila pasangan berbicara, itu juga merupakan satu daya tarikan penghargaan yang pasangan itu dapat merasakan bahawa pada ketika itu kita sedang memberi perhatian ataupun menggoda pasangan kita dengan tumpuan terhadap apa yang dia katakan. So itu penting. Ramai pasangan hari ini, suami dan isteri kecewa bila mana pasangan banyak menumpukan perhatian mata dia, eye contact dia kepada telefon. Betul lah. Kan? Lepas balik kerja, sebelum pergi kerja. Betul. Sabar, Syirah. Tak apa, alasannya mudah je. Yang dengar telinga, bukan mata. Cakap je apa awak nak cakap. Tapi bila tanya balik apa tadi? Apa tu? Bila tanya balik Tadi kan nak cakap bila? You ulang balik apa you cakap. Okey, tapi sebelum tu kita nak kongsi juga daripada kawan kita ni, daripada Adinda Sua. Ini saya setuju. Mengurat pasangan, saya je yang selalu mengurat suami. Suami busy je manjang. Saya kalau rasa hubungan dah semakin renggang, saya plan nak honeymoon lagi. Masa tu encik suami akan mengurat saya balik. Isteri, kalau saya suami, encik suami kena banyak mengalah. Ni kita nak cakap sebenarnya. Dalam kita menjayakan rumah tangga, kita perlukan dua orang. Suami dan juga isteri. Bukan isteri je yang nak kena cantik. Bukan isteri je nak kena masak. Bukan isteri je nak kena ni dah luar perasaan dah ni. Wanita hari ni. Benar. Bukan maksudnya bukan sahaja wanita yang kena main peranan, tetapi juga suami perlukan dua komunikasi. Haiza, macam mana? Okey, saya dia bukanlah nak kata nak puji ke apa, tapi saya beruntung mendapat suami yang memang kerja dapur dia sangat tip-top. Jangan baik tu sangat. Maksudnya saya tak tahu, mungkin ini praktis daripada kecil dan mak dia mendidik dia macam mana, dan memang masa saya kenal dia pun mak dia cakap yang dia ni kalau nak tahu dia macam anak dara. Dia memang anak dia lelaki ni lah. Kalau ada orang datang pun dia macam tak adalah, kadang-kadang kan nak bercampur sangat. Bukanlah dia tak campur orang, tetapi dia macam okey orang datang dia masuk bilik. Macam menyorok ke tak tahulah, sebab dia mungkin ada pemalu sikit. Kalau dia dah kenal betul baru dia ni kan. Dan itu yang membuatkan saya okey, kadang-kadang kita Selamat. kita cerita ni kan tak tahulah, kadang-kadang kalau orang yang tak faham kata apa punya bini ni semua lelaki yang buat. Tak, tapi kita balik kerja kadang dia dah ada dekat rumah. Kadang saya tengok dekat atas meja tu kan, dah siap kadang-kadang macam dia pun hebat juga, pandai buat cekodok pisang, buat nasi goreng. Hari-hari kena ngurat Ya. Wow, untungnya awak. Maknanya itulah kat situ. Tapi kita pun tak tahu, mungkin ni Haiza cerita ni kalaulah dia menonton, mungkin dia terfikir, kau ingat dah cukup banyak kau ngurat aku. Kita tak tahu juga kan. Jadi benda tu kena jaga jugalah. Tapi kadang-kadang dia datang secara spontan. Kita tak fikir pun kita nak mengurat, tapi itu memang rasa untuk kita nak membahagiakan isteri kita. Okey, tak apa, kita nak redakan keadaan sekejap ni. Kita nak dengarkan juga pandangan orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom. Saya lagi suka define that word mengurat kepada ambil hati pasangan. Kan? Perlu sebenarnya kita sentiasa ambil hati, ambil tahu perasaan ataupun apa yang pasangan kita suka, sebab dalam perhubungan tu, especially dalam perkahwinan tu, kita partner kita complement each other kan. Perlu untuk kita keep the spark ada sentiasa, sebab hubungan kan long term. Kalau kita
stop flirting bila kita dah dapat pasangan kita, akan jadi bosan hubungan tu. So kita kena keep on going untuk hubungan tu last a bit longer. Ya, perlu untuk orang untuk mengambil hati untuk kebahagiaan masing-masing lah. Memang perlu. Kalau saya macam maybe pergi date, pergi makan dekat tempat favorite partner tu, and then after that kita macam mengurat macam, oh handsome you hari ni, cantiknya you hari ni, macam tu. Ucaplah kata-kata yang sweet, I love you, dekat rumah, kasih sayang antara satu sama lain. Mungkin tak payah tunggu anniversary ataupun birthday je kot. Mungkin pick any days yang kita rasa macam kita nak surprisekan pasangan kita, surprise je. Itu adalah cara untuk kita ambil hati pasangan. So, Okey, saya setuju Abang Fatah cakap tu. Tak kira lah waktu atau ada apa-apa yang istimewa, setiap hari pun kita boleh beri kejutan kepada pasangan kita, apa sahaja. Okey, tapi mungkinlah kita nak kita fokuskan kepada mereka yang dah berkahwin, ada kehangatan cintanya. Bila dah beberapa anak, mungkin dah ada orang kata suam. Kan, tapi bila orang kata dah lama, dah berpuluh tahun kahwin, bagaimana sebenarnya cara nak menguratnya, Cik Saiful? Okey, terima kasih. Bila dah sebut berpuluh tahun tu, ni tak lari daripada pasangan yang dalam kurungan remaja purba. Opa-opa. Opa-opa. Kan? Jadi remaja tu kena sebut. Betul. Baik, dia sebenarnya bila sampai satu tahap yang umur yang sedemikian, bukan mengurat tu tak timbul, dia timbul. Cuma tinggal lagi kebanyakan di antara mereka itu dibayangi oleh komitmen, terutama kepada cucu-cucu pada ketika itu, kepada anak-anak pada ketika itu, yang menyebabkan sebagai anak-anak dan cucu ni nampak macam suam-suam biasa-biasa saja, kan? Tapi harus diingat mereka bersama dah berpuluh-puluh tahun. Kan? So macam yang saya katakan tadi, ada orang tunjukkan sikap ataupun ingin memikat hati pasangan tu melalui perkataan. So saya sayang awak, saya cinta awak dan sebagainya. Cantik awak hari ini. Dan sebenarnya kajian juga menunjukkan bahawa orang perempuan agak-agaklah nak berapa suami sebut I love you satu hari? Sampai mulut dia penat. Sampai mulut dia penat. Sebanyak yang mungkin. Sebanyak yang mungkin. Nampak? Ni soalan tanya perempuan. Sampai jana. Kita tolong jawab. Dia orang lelaki pula jawab. Awak ingat saya buat kerja tu je ke satu hari? Oh, dia nak mengeluh. Tak ada. Gua. So, that means maksudnya, berbalik pada soalan tadi, menunjuk ataupun berkorban untuk pasangan juga merupakan di antara salah satu simbol seseorang itu ingin menarik perhatian ataupun istilah kata tajuk kita hari ini, mengurat pasangan. Dan apa yang saya nak katakan bahawa itu adalah faktor luaran. Yang kita bincang tadi itu adalah faktor luaran. Tetapi ramai dan acap kali di antara kita tak sedar. Ada kalanya kita lakukan, ada kalanya ramai yang terlepas pandang. Untuk buat apa? Faktor dalaman. Faktor dalaman itu sangat penting untuk mengikat hati ataupun untuk mewujudkan rasa mengorat pasangan tu melalui dalaman. Baja lah orang kata. Dia kalau dah ada terasa sentuhan dekat kita punya hati jiwa tu, dia automatik kita punya perlakuan tu akan menunjukkan yang positif. Betul-betul muka pun berseri-seri. Betul. Saya rasa mungkin ni kajian lapangan saya. Saya banyak melihat kepada kes bila bersebut tentang khususnya warga emas dan sebagainya. Pernah tak kita jumpa pasangan yang wajah suami isteri hampir sama? Ada. Setelah berpuluh-puluh tahun berkahwin, betul? So, itu secara tak langsung, kalau kita lihat dan kita pandang, yang membezakan cuma isteri tu tak ada misai je. Kan? So, lelaki perempuan je. Kan? Yes, betul. Tetapi, yang faktor dalaman ni yang saya katakan tadi adalah bagaimana seseorang individu ataupun pasangan tersebut membentuk aura yang sempurna. Supaya dengan aura ataupun dengan, orang kata apa, yang dalaman, faktor dalaman itu dikeluarkan, dia menjadi keselesaan kepada pasangan. Yang ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita nak pikat pasangan kita, tetapi kita tidak membetulkan faktor dalaman yang ada dalam diri kita. Ya, baik, Cik Saiful, saya setuju dengan Cik Saiful dan saya juga setuju dengan komen daripada penonton kita ini daripada Linda Mamain. Katanya, salam Jumaat semua, mengurat pasangan memang perlu dalam rumah tangga. Kena terapkan macam mana awal perkenalan nak mengurat pasangan mula-mula dulu dan perlu diteruskan walaupun anak dah ramai. Memang sweet, semua pasangan mengharapkan keadaan seperti itu. Terima kasih Linda Mamain, kami doakan yang terbaik untuk anda dan juga pasangan. Baik, dan di hujung ini tak sedar
tiba-tiba dah hujung. Baru tanya dulu pada soalan rasanya tadi. Tak puas pula. Okey, tak apa. Untuk kita fahamkan ataupun kita nak sebarkan lagi yang kata positif di antara hubungan itu kan. Haiza mungkin ada kata-kata atau nasihat di luar sana. Jangan pernah rasa penat untuk menyemarakkan kasih sayang bersama dengan pasangan kita. Everyday tu mesti akan ada benda barunya kan. Kalau kita rasa tak ada dengan pelakuan kan, tak ada sentuhan ke apa, mungkin bila kita bercerita by phone, by WhatsApp tu sebenarnya pun ada cara nak mengurat suami kita. Dia adalah apa benda yang kita nak type tu kan. Pandai-pandai lah korang nak create macam mana. Kan banyak emoticon tu. Kan? Kalau tak tertype, hantar je gambar. Betul-betul. Okey. Dan Cik Saiful di hujung ini. Okey, secara ringkas ya. So kadang-kadang kita lost, kita tak ada idea macam mana nak mengurat pasangan kita, betul? So yang ini yang kita perlukan, iaitu doa, dan yang keduanya adalah cuci hati dan minda kita supaya apa yang kita keluarkan tersebut menyenangkan orang lain. Kata Imam Syafi'i, sesiapa yang ingin dihormati, dia perlu menghormati orang lain terlebih dahulu. InsyaAllah dia akan dihormati. Wallahu a'lam. Wow, itu dia. Saya rasa ramai penonton dah ada semangat baru hari ini. Hari ini Jumaat, kita mengurat pasangan kita, okey? Dan kita ada sesuatu juga nak dikongsikan, tapi sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih Cik Saiful dan juga Haiza atas perkongsian untuk hikayat perkahwinan kita hari ini berkenaan dengan mengurat. Jadikan ini sebagai titik permulaan untuk mengurat pasangan kita. Okey, baik, ada sesuatu yang kami nak kongsikan kepada anda, yang mana program Pediasure Grow to Great musim kedua, inisiatif oleh ABED dan Kelab Bola Sepak Real Madrid menampilkan dokusiri pada setiap hari Ahad jam 7.30 malam di TV3. Ia bermatlamat untuk mendidik dan mengajak rakyat Malaysia untuk lebih peka mengenai keperluan nutrisi untuk pembesaran optimum kanak-kanak. Masalah kebantutan boleh diatasi dengan pemilihan makanan yang seimbang mengikut usia. Pediasure dirumus secara saintifik untuk menangani jurang nutrisi sambil membantu kanak-kanak mencapai tumbesaran yang lebih baik. Betul tu, dan ibu bapa digalakkan untuk mendapatkan nasihat daripada pakar kesihatan. Untuk itu jom kita tengok promo ini. Jom. Cabaran pertama program Pediasure telah bermula. Ketangkasan mereka bergelar pemain bola sepak profesional mula dicabar. Apa saja drill you buat, ini adalah cara bila you dah keluar nanti. Baik, itu dia. Kita harapkan penonton hari ini dapat segala manfaat yang kita kongsikan untuk hari ini. Jangan lupa komunikasi penting. Kita jangan lupa juga usaha daripada kedua-dua pihak juga penting untuk kita harmonikan lagi rumah tangga itu. Setiap hari bangun, kita buat sesuatu kebaikan untuk pasangan kita, insya-Allah. Lama-lama kita dah tahu dah macam mana cara nak mengurat tu. Terima kasih juga kepada tetamu kita hari ini. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, Syira ada satu lagi untuk dikongsikan bersama dengan anda.